Maiding tak apa. Nak buat jengkreng. Padahal lepas Isya boleh pergi beli, bukan salah. Nak lepas Isya boleh. Tok Imam nak pergi tak? Nak beli PlayStation. Faham? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan lalai daripada apa yang telah kamu lakukan. Kalau kita tengok pusat serata dunia umat Islam sekarang, hampir 90% negara umat Islam tidak menjalankan hukum Islam. Lebih kurang 10% menjalankan hukum Al-Quran dan hadis. Arab Saudi walaupun menjalankan hukum hudud, tapi mereka melakukan bagai-bagai dosa besar kepada Allah dalam masalah lain. Umpamanya, comel dah mereka menjalankan hukuman sebat ke atas peminum arak dan pengedar dadah, hukuman pancung kepada orang yang membunuh, hukuman rejam kepada penzina, hukuman potong tangan kepada pencuri perampok. Tapi dalam perkara yang lain masih lagi melakukan dosa. Tapi sekurang-kurangnya mereka telah lepas tanggungjawab mereka itu sebagai jawapan di hadapan Allah nanti, iaitu mereka menjalankan sebahagian daripada yang telah diwajibkan. Mana Allah tanya, mu jadi pemerintah, mu jalan tak hukum hudud? Jalan. Terlepas je bahagian tu. Walaupun ada lagi beberapa kesilapan. Maknanya satu perkara kita buat baik dapat lihat, dan satu perkara kita buat jahat akan dapat lihat, maksudnya akan dikira. Bukan maknanya kita menjalankan hudud kemudian kita boleh melakukan perkara lain yang zalim, tak boleh. Batu udkhulu fi silmi kafah, bukan saja dalam masalah hudud, tapi dalam masalah perhubungan antara bangsa mesti ikut Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menyebut tentang hubungan antara bangsa dengan negara-negara musuh umat Islam seperti Amerika dan Israel, iaitulah faktuluhum haisu sakiftumuhum, hendaklah kamu memerangi Amerika dan Yahudi itu di mana saja kamu sempat bertemu dengan mereka. Hak ni Arab Saudi dah buat. Dia berbaik-baik dengan musuh nombor satu umat Islam. Dan bahkan memberi kemudahan perang kepada orang-orang tentera Amerika di bumi umat Islam. Ini dosa mereka yang sangat besar kepada Allah. Walaupun mereka melakukan hudud di dalam negara, mereka tetap berdosa kepada Allah. Sebab tu kita kena guna semua kewajipan ini mengikut persepsi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, bukan ikut acuan kita, bukan ikut sir kita. Apatah lagi kalau kita tak menjalankan hudud, kemudian menjadi sebagai penaja maksiat pula dengan arak, judi, hiburan dan sebagainya, lebih-lebih sesat lagi. Nampak? Maka sesat ini tak ada jalan pulang melainkan satu, kullu dalalatin finnar. Semua yang sesat itu tempat baliknya ialah api neraka. Soalan seterusnya, bagaimanakah dengan orang yang menolak Islam sama sekali atau menganut agama lain? Orang yang tolak Islam. Hak tadi orang Islam separuh. Hak ni bukan Islam atau menganut agama lain. Jawab, maka sikap dan tindakan seperti ini adalah merupakan satu perbuatan yang paling salah lagi sesat. Hidupnya adalah sia-sia. Segala kegiatan dan amalannya ditolak dan akhirnya ia akan mengalami kerugian yang besar dan penyesalan yang berkesudahan. Dalam hal ini dapat kita fahami daripada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 83 yang berbunyi, afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Adakah patut mereka mencari selain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah menyerah atau tunduk sekalian makhluk di langit dan di bumi, sama ada secara sukarela ataupun secara paksa, dan kepada dialah kamu akan dikembalikan. Yang ini sesat yang paling jahat sekali ialah tidak menganut Islam. Hak tadi orang Islam tetapi ikut nafsu, menjalankan ibadat menurut Islam tetapi ekonomi pakai riba, menjalankan ibadat puasa tengok anak bulan
Tetapi apabila pilihan raya